wa 'alaiha maktasabat. Bagi setiap diri itu angkubah, akibat kepada apa yang dia buat. Dia buat baik, balas baik. Buat jahat, balas jahat. Maka makna dia, Nabi sebut, lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Ke atas orang-orang kafir dalam negara kami itu, mereka akan kena apa yang kami kena. Artinya hukuman mesti kena. Yang sekaranglah yang sepatut dikatakan tidak adil, kerana Cina, Hindu, kafir lepas langsung, orang Islam kena, sebelah saja kena, lain tak kena. Itu yang sepatut ditentang. Yang itu tak ditentang. Dia tentang hukuman yang Kelantan bawa, Terengganu bawa secara khusus. Orang Islam kena hudud, yang tidak Islam tidak kena hudud, tapi dia boleh pilih antara sama ada dia nak ambil hudud itu pun boleh kita hukum, ataupun dia kena pilih ambil undang-undang sibol yang ada ataupun jinayah yang ada. Yang ini pun mereka tentang. Menentang seolah-olahnya pilihan itulah yang kita buat sendiri. Mana boleh pilih? Pilih itu seolah-olahnya Kelantan buat sendiri, Terengganu buat sendiri. Yang itulah maka dikatakan hudud Kelantan hudud PAS, Terengganu hudud PAS. Saya suka nak menasihatkan mereka yang faham. Sila rujung Al-Quran suratul Ma'idah juga sebelum ayat tadi. Ayat wa ma lam yahkum tu ayat hudud Al-Ma'idah 44, 45, 47. Yang ini Maidah juga ayat 42. Ayat itu yang sepatut saudara-saudara kena mantap kepahaman. Ayat yang Allah Ta'ala suruh kita bagi pilih kepada mereka. So pilihan kepada mereka bukan kita buat sendiri. Allah suruh bagi pilih. Dibunyi apa ayat itu? Samma'una lil kadzib, akaluna lis-suh, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum lan yadurruka syai'a wa in hakamta bainahum fahkum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Al-Maidah 42. Takkanlah ulama yang sebelah sana tak pernah baca Quran, tak pernah jumpa ayat tu. Mesti pernah berjumpa. Kalau pernah berjumpa, mengapa tak nasihat ke orang mereka? Jangan tentang. Itu Allah Ta'ala suruh pilih tu. Hukum pilihan itu, hukum Allah Ta'ala tu. Kena beritahu. Jika tidak, kesemua sama. Apa dia? Allah kata, golongan-golongan yang menentang hukum Islam ini, hobi mereka samma'una lil kadhib. Mereka suka sangat dengar cerita-cerita bohong. Suka dengar cerita-cerita sandiwara. Akaluna lis-suh. Mereka suka sangat makan harta haram. Asalnya as-suh harta sogokkan, harta rasuah, harta yang nama dia sogokkan, harta rasuah ialah as-suh. Allah kata golongan yang menentang hukum Allah Ta'ala ni, yang pertama tadi suka dengar cerita bohong, yang kedua suka makan harta-harta haram. Golongan ini kafir. Fa in ja'uka, kalau mereka buat salah, mereka datang kepada kamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai pemerintah Islam, minta mereka dihukum dengan hukum Islam, hudud. Mereka buat salah hudud, datang kepada kamu, minta dihukumkan dengan hukuman hudud, fahkum bainahum. Hukum. Au, ni dah. Allah bagi pilih. Au a'rid anhum, kamu pilih-pilih, jangan hukumkan mereka dengan hukum hudud, tapi ambil ujung. Allah kata, wa in tu'rid anhum, kalau kamu suruh mereka pilih,
dengan tidak payah hukum hudud, lan yadurruka syai'a, kamu tidak akan berlaku sebarang kemudaratan apa-apa. Atau Allah tidak marah kamu, Allah tidak murka kamu. Ujung tersebut, wa in hakamta bainahum, okey, suruh mereka pilih, ambil undang-undang yang satu lagi, undang-undang mereka. Kalau zaman Nabi, orang Yahudi ada undang mereka, Nasrani ada undang mereka. Orang sekarang ada undang-undang mereka. Apa dia? Undang-undang kafir. Undang yang ada undang-undang kafir. Wa in hakamta bainahum, kalau kamu nak hukum mereka dengan hukum mereka itu, fahkum bil qist, kamu kena hukum dengan adil kepada mereka. Maksudnya adil di sini, jangan pula kalau yang terlibat itu kena orang-orang bangsawan, orang atasan, orang ada pangkat, kamu lepas. Kalau orang untuk orang yang kaki-kaki cabuk dan sebagainya, orang bawahan, kamu hukum. Jangan. Semua sama. Hakum dengan adil, kerana Allah Subhanahu wa taala itu amat suka kepada orang yang melakukan adilan. Jadi makna dia senang saudara faham. Al-Maidah 42, Allah beri pilihan kepada pemerintah Islam sejak zaman Nabi sampai zaman hari ini. Mereka diberi pilih, memberi pilih kepada golongan kafir, boleh mereka ambil. Nak ambil hudud pun boleh. Jika mereka tak mau hudud, maka ambil hukum yang sedia ada. Arti tetaplah mereka dihukum. Ada yang kedua, keadilan Islam lagi selapis masuk ke bawah. Hukuman dalam Islam adalah kafaratun aniz zunub. Saya ulang balik, hukuman dalam Islam yang Nabi sebutkan, inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah. Azab dunia, hukuman dunia, kalau kamu terima, kamu lepas di akhirat, dan dia amat ringan. Kalau kamu tak kena hukuman dunia, kamu kena hukuman akhirat. Orang yang terima hukuman dunia daripada kes hudud, mereka lepas seksa akhirat. Tapi orang kafir, hukumlah dunia macam mana pun, akhirat tetap dia tak lepas. Kalaulah dunia pun dia kena hudud, dia teruk sekali dah, akhirat pun kena lagi pula, teruk lagi sepula, 2 kali dia kena. Maka Allah kesihan kepada mereka, Allah adil kepada mereka, Islam adil kepada mereka. Mereka tidak payah kena hudud dunia, tetaplah mereka kena di akhirat. Sebab itu maka tidak payah dihukumkan kepada mereka dengan nama dia hudud dunia, kerana mereka kesihan akhirat mereka tunggu. Maka adillah Islam ini. Orang Islam dia kena dunia, tapi dia lepas di akhirat. Orang Islam tak kena dunia, dia kena di akhirat. Yang dia kena itu Nabi kata, inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Azab dunia jika dia kena amat ringan berbandingkan dengan azab akhirat. Contoh dia mudah saja. Kalaulah mereka kena denda, katakanlah penjara lah, ambil contoh, bagi contoh, seminggu penjara kena, 7 hari, sehari 24 jam, kali 7 berapa jam sangat. Tapi kalau golongan itu mereka kena hukuman yang sama juga di akhirat, usah lamalah, sehari saja. Kalau sehari kena di akhirat, Allah Ta'ala sebut, inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari sahaja di hari akhirat lebih kurang sama dengan 1000 tahun daripada hidup dunia. So kalau sehari dia kena di akhirat, maknanya dia kena 1000 tahun. Di dunia kena sehari, tidur bangun, selesai masalah. Sebab tu maka kena sangat hukum itu Allah berikan kepada kita. Satu lagi isu, saudara sekalian, ilmu. Orang yang tidak mau menghukum manusia dengan hukum hudud ini,
mereka menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kesemua mengaku, semua kita orang Islam di Malaysia mengaku, mengatakan bahawa kesalahan-kesalahan hudud itu Allah Taala larang jangan buat. Kalau siapa buat, dia kena hukum. Cuma golongan macam orang macam saya, Tuan Ismail Kamus, Ahmad Talahah dan sebagainya, kami rasa wajib mereka dihukum dunia. Sekarang juga kena hukum. Itulah pegangan Jamaatul Muslimin ammatan wa qatibatan. Segelintir, ramai juga segelintir pun di Malaysia ini, yang mereka seolah-olahnya minta serah Allah Ta'ala sahaja, kamu hukum ya Allah, bukan dunia, hukumlah kamu di akhirat. Yang tu semua orang terima. Tapi ingin saya masuk lagi selapis, rupanya golongan orang Islam yang berfaham kepada menangguhkan hukuman dunia tak payah kena, tangguhkan ke akhirat. Hukuman zina tangguh akhirat, hukuman bunuh orang tangguh di akhirat, semua tangguh. Itu adalah pegangan suatu firqah Islam, nama dia firqah Al-Murji'ah. Firqah Murji'ah, satu firqah yang kesemuanya irja ni tangguh. Perkataan Murji'ah, perkataan Ar-Raja, harapan, irja tangguh. Maka mereka berpegang kepada kesemua hukuman tangguh kepada akhirat. Yang faham tangguh ini ialah faham Murji'ah, dan faham Murji'ah ini confirm firqah yang akan masuk dalam neraka. Hadis Nabi, sataftariq ummati ila salasin wa sab'ina firqatan, umat aku akan berpecah kepada 73 puak, satu sahaja masuk syurga, lain semua masuk neraka, dan satu di antara 73 itu ialah Al-Murji'ah. Kerana mereka berfaham kepada kesemua sekali kesalahan manusia kena tangguh sampai kepada akhirat. Maka anda tolong selamatkan diri. Jangan berada kepada orang yang sama-sama nak tangguh hukum. Menangguh hukum ini adalah Murji'ah. Dan Murji'ah walaupun satu anda berpegang kepada menangguh, maka tangguhan itu dipanggil Murji'ah, dan Murji'ah ini ialah firqah ad-dallah, firqah yang sesat. Maka jangan memihak kepada itu. Oleh itulah maka kita lihatkan kepada satu isu yang besar lagi. Bila kita sebut, kerana orang sebut undang-undang itu tidak adil, maknanya undang-undang itu zalim. Undang-undang zalim maknanya pembuat undang-undang itu, ni nak tafsir lah. Bila kata zalim, bila kata tak adil, makna dia zalim. Zalim maknanya orang yang membuat undang-undang itu adalah orang yang zalim. Kalau ini Allah Ta'ala yang buat, bukan orang yang buat, Allah Ta'ala yang buat, maka dengan sendirinya Allah Ta'ala itu zalim. Menuduh Allah Ta'ala zalim amat berlawanan dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma zalamahumullah walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Allah tidak sekali-kali melakukan kezaliman kepada manusia. Wa ma zalamahumullah, Allah tidak melakukan sebarang kezaliman kepada manusia, walakinnan nasa anfusahum yazlimun, tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Tidak zalim di situ. Allah nak tegang lagi makna tidak zalim situ, sampai Allah sebutkan, innallaha la yazlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifuha. Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan. Itu makna wa ma zalama. Dia tak gunakan
wa ma yazlahumun, dia tak gunakan fi'il mudhari', dia gunakan fi'il madhi. Wa ma zalamahumullah, maknanya dari dulu Allah tidak pernah buat zalim. Bila Quran menggunakan fi'il madhi past tense, maka barang itu pasti berlaku. Macam dia katakan, ata amrullah fala tasta'jilu, kiamat sudah datang dah, jangan kamu minta lagi dia datang. Kiamat belum datang, belum berlaku. Tapi Quran menggunakan ata amrullah, dia gunakan past tense, dia gunakan fi'il madhi, dia gunakan past tense, maknanya kamu tak payah bimbanglah, pasti barang itu akan berlaku kiamat. Sama dengan ini. Wa ma zalamahumullah, Allah menggunakan perkataan past tense. Allah dari dahulu, dari azalinya sampai hari ini, sampai hari kiamat, sampai kepada perbicaraan hari kiamat, sampai masuk neraka ataupun syurga, wa ma zalamahumullah, Allah tidak zalim. Innallaha, sesungguhnya Allah la yazlimu, dia tidak berlaku zalim, misqala dzarratin, walaupun kamu nak timbang kezaliman Allah itu dengan seberat